Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan kuliah kita untuk melihat beberapa contoh tutorial berkaitan dengan pengiraan mark number ataupun application yang melibatkan mark number. So kita pergi kepada question 1. A needle nose projectile travelling at a speed with M3. So M3 di sini membawa maksud dengan kelajuan Mach number 3, membawa maksud 3 kali ganda had laju bunyi. Passes 200 meter above the observer. Calculate the projectile velocity and determine how far beyond the observer the projectile will first be heard. So membawa maksud sekiranya kita ada satu objek yang bergerak dengan satu kelajuan yang dianggarkan adalah M3, bermaksud 3 kali ganda had laju bunyi. So kita diminta untuk mengira apakah had laju objek ini bergerak dan kemudian apakah jarak L. Maksudnya apakah jarak bila seorang observer ataupun seorang pendengar boleh mendengar bunyi pergerakan tersebut. So daripada situasi yang kita dapat, kita boleh melukis seperti ini dengan mengatakan bahawa kita ada satu objek di sini, kemudian objek tersebut akan mengeluarkan Mach wave. So sebenarnya bentuknya adalah seperti ini, Mach wave. So saya harap pelajar boleh rujuk kembali nota berkenaan dengan Mach wave. Oleh itu, apabila sesuatu objek bergerak dengan lebih laju daripada had laju bunyi, kita mengatakan bahawa objek tersebut berada di luar Mach cone ataupun di luar gelombang bunyi yang dihasilkan oleh objek tersebut. So kemudian daripada Mach cone ini, kita boleh simpulkan, kita boleh membentuk satu segitiga seperti ini. So dan pembentukan segitiga seperti ini, kita boleh mendapatkan hubungan, iaitu seperti yang tertera di bawah, Mach number sama juga dengan velocity over speed of sound. Dan kemudian nilai alpha kita boleh mengira dengan menggunakan reverse sign C over V atau reverse sign untuk 1/M. Okay, so katakan kita ada keadaan ini. So kita boleh dapati bahawa kita boleh melukis segitiga seperti ini dengan beranggapan bahawa di sinilah kedudukan observer, maksudnya seseorang yang mendengar bunyi tersebut. Di sini adalah kedudukan objek yang bergerak dan diberi dalam soalan ketinggian ini adalah 200 meter. Oleh itu, untuk menyelesaikan masalah ini, pertama, kita boleh mengira had laju needle nose projectile seperti yang ditunjukkan di dalam gambar rajah. Bermula daripada pengiraan Mach number sama juga dengan velocity of object divide by velocity speed of sound. Oleh itu kita rearrange equation ini, kita boleh menulis had laju sesuatu objek kita boleh kira berdasarkan Mach number yang didarabkan dengan speed of sound. Tetapi kita perlu ingat bahawa speed of sound bergantung kepada ketinggian ataupun bergantung kepada density sesuatu gas ataupun sesuatu objek. Dan kita tahu bahawa semakin tinggi kita bergerak ke atas, semakin nipis udara yang ada. Oleh itu, sekiranya kita diminta untuk mengira keadaan ini, kita perlu peka terhadap situasi yang digambarkan di dalam soalan. So, di dalam soalan diberitahu bahawa ketinggian adalah 200 meter. Oleh itu, ini adalah contoh sebuah tabel yang menunjukkan perbezaan suhu, tekanan dan sebagainya berdasarkan kepada perubahan ketinggian.
Oleh itu saya harap pelajar dapat memahami bahawa had laju bunyi akan berubah-ubah sekiranya ketinggian sesuatu objek berubah-ubah. So oleh kerana ketinggian yang kita ada di sini hanyalah sekitar 200 meter, oleh itu memadai untuk kita mengambil kedudukan di sini. Oleh itu kita boleh ringkaskan bahawa had laju bunyi C di sini kita boleh mengira dengan rumus ini square root KRT, dan kita tahu bahawa objek tersebut bergerak di dalam gas udara, air. Oleh itu kita akan mengambil nilai K sebagai 1.4, kita ambil nilai gas constant sebagai 287 dan kita mengambil temperature sebagai 288. So nilai temperature di sini memadai untuk kita mengambil sekitar nilai ini. Okay, kerana kita kata 200 masih lagi kita kata belum melepasi separuh daripada nilai tersebut, mungkin kita memadai untuk kita mengambil sekitar 288 Kelvin. Kemudian kita boleh mengira had laju objek tersebut bergerak sekitar 1021 meter per second. Okay, ini adalah gambaran untuk pengiraan had laju bunyi apabila ketinggian semakin bertambah. So, jadi kita boleh melihat di sini apabila ketinggian bertambah, oleh itu molekul semakin berkurangan menyebabkan had laju bunyi kita kata semakin berkurangan. So oleh itu pada keadaan vacuum kita dapati bahawa tidak ada gelombang bunyi yang disebarkan. Kemudian kita ingin mengira apakah nilai L di sini. Di sini mungkin pelajar agak tertanya-tanya kerana segitiga yang dilukis di sini mungkin berbeza dengan segitiga yang kita dapat berdasarkan mak kun. Jika pelajar masih ingat, ketika kita melukis mak kun di sini, kita beranggapan bahawa di sini berlakunya gelombang bunyi seperti ini. Okay. Dan apa yang kita buat, kita akan katakan bahawa jarak daripada titik tengah gelombang bunyi yang pertama, maksudnya yang ini, kepada garisan ini adalah 90 darjah. Oleh itu, kita boleh mengatakan bahawa had laju ini adalah had laju sesuatu objek. So, had laju di sini adalah V. Dan had laju yang bergerak daripada titik tengah sehinggalah kepada tangent di sini adalah nilai C. Oleh itu, nilai alpha di sini daripada segitiga yang kita ada, okay, kita boleh faham bahawa ia adalah, so kita boleh menulis sebagai sin alpha sama juga dengan C over V. So oleh itu kita boleh menulis sebagai sin alpha adalah reverse sin untuk C over V, atau alpha sama juga dengan reverse sin sama juga dengan 1 over M. Tetapi kenapakah pada segitiga ini kita melukis dalam bentuk sudut tegaknya berada di atas, tidak berada di sini. Di sini pelajar perlu faham bahawa segitiga ini adalah dua segitiga yang berlainan. Di sini adalah segitiga untuk mengeluarkan rumus ini ataupun rumus ini. Tetapi segitiga yang ini kita keluarkan adalah untuk memberi gambaran bagaimana untuk mengira panjang nilai L. Oleh itu, hubungan di antara segitiga ini dengan segitiga ini sebenarnya tidak ada. So yang di situ saya harap pelajar perlu faham. Tetapi segitiga ini dan juga segitiga yang di bawah, mereka berkongsi nilai alfa. So nilai alfa mereka adalah sama, tetapi bentuk segitiga agak berbeza. Di mana segitiga yang melibatkan pengiraan Mach wave ataupun Mach cone, kita akan mempunyai garisan sudut tepat adalah di bawah ini. Tetapi segitiga ini adalah segitiga yang kita lukis untuk mengira panjang L. Oleh itu kita akan
melukis satu garisan tegak daripada observer supaya kita boleh mengira dengan lebih tepat. Oleh itu, saya harap pelajar faham segitiga yang kita bincangkan di sini bukanlah segitiga yang digunakan untuk mengira Mach number ataupun untuk segitiga berdasarkan Mach Kun. Okay. Segitiga ini adalah segitiga yang kita lukis untuk mengira jarak L. Okay, kemudian apa yang perlu kita dapatkan ialah kita boleh mengira nilai L di sini kerana nilai alpha di sini kita boleh kira berdasarkan dengan rumus yang kita ada. Contohnya, kita boleh mengira nilai sin alpha sama dengan 1/m. Dan kemudian kita boleh masukkan nilai M sama juga dengan 1/3. So di dalam pengiraan ini sudah tentu kita boleh mengira nilai alpha. Nilai alpha sama juga dengan berapa darjah. Okay, seterusnya, setelah kita mengetahui nilai alpha ini berapa darjah, contohnya, ini contoh sahaja, mungkin pengiraan yang awak buat akan berlainan dengan nombor ini. Contoh, kita ketahui alpha sama dengan 32 darjah. Oleh itu, dengan menggunakan nilai 32 darjah, tentu kita boleh mengira nilai L kerana di dalam segitiga bersudut tepat ini, kita mungkin menggunakan idea tangent. Kerana kita telah mempunyai nilai 200 meter di sini dan mempunyai nilai angle di sini, sudah tentu kita boleh mengira apakah nilai L untuk panjang ini. Okay, tetapi di dalam nota ini saya ringkaskan, kita boleh mengira nilai ini dengan cara 200 per square root L square plus 200 square. Jadi kalau kita lihat di sini, sin adalah jarak di antara jarak nilai yang bertentangan dan juga hipotenus. Oleh itu, jarak yang bertentangan adalah 200 meter dan hipotenus di sini kita boleh mengira dengan menggunakan rumus ini, iaitu nilai L kuasa 2 dicampurkan dengan 200 kuasa 2 dan kita square rootkan. So itu yang dimaksudkan dengan rumus tersebut. So oleh itu, saya harap pelajar dapat menggunakan kemahiran pelajar untuk menyelesaikan masalah ini, kerana tidak semestinya penyelesaian dibuat dengan menggunakan satu rumus yang padat. Pelajar boleh membuat step by step, mungkin 2-3 step, 2-3 calculation, tetapi pengiraan tersebut menghasilkan jawapan yang tepat. Okay, seterusnya kita melihat, kita cuba menjawab question number 2. A gas with a molar mass of 44 and a specific heat ratio 1.67 flows through a channel at supersonic speed. The temperature of the gas in the channel is 10 degrees Celsius. A photograph of the flow reveals weak wave originating at imperfection in the wall running across the flow at an angle to 45 degree to the flow direction. Calculate the Mach number and the velocity in the flow. So di dalam soalan ini dia menggambarkan bahawa ia tidak menggunakan nilai air ataupun udara. Tetapi medium yang digunakan adalah specific gas dengan molar mass 44 and specific heat ratio of 1.67. Okay, di sini hint dia ialah kita tidak boleh menggunakan sewenang-wenangnya nilai R di sini sebagai 287. Kerana apa? Kerana 287 adalah spesifik gas constant untuk udara sahaja. Okay, sekiranya medium yang digunakan bukan udara, kita perlu untuk menggunakan nilai yang lain. So bagaimana untuk mengira? Kita melihat nota ini. Kita senaraikan dulu semua maklumat yang kita dapat daripada soalan. Kita mengetahui bahawa nilai M sama dengan 44, K sama dengan 1.67 dan temperature adalah 283 Kelvin. Dan di dalam soalan ini diberikan nilai angle di sini. Jadi nilai angle di sini lebih kepada nilai angle of Mach wave
atau mak kon di sini memadai untuk kita beranggapan bahawa angle di sini adalah 45 darjah. Oleh itu, hubungan yang kita boleh gunakan adalah seperti ini. Okey, membawa maksud kita boleh terus mengira apakah nilai mark number yang dihasilkan oleh keadaan ini. So daripada pengiraan ini kita dapati bahawa mark number yang dihasilkan adalah 1.414. Kemudian kita boleh membuat pengiraan had laju dengan menggunakan rumus ini. Saya rasa pelajar sudah mula faham bahawa ia bermula dengan rumus Mach number sama dengan velocity of object divide of speed of sound, dan kita rearrange kedudukannya, kita boleh dapat velocity sama juga Mach number didarabkan dengan speed of sound. Cuma saya ingatkan sekali lagi, speed of sound di sini bergantung kepada medium yang wujud. Saya harap pelajar tidak menghafal nilai speed of sound sebagai nilai yang tetap. Okay. Sewaktu kita tingkatan 4 atau tingkatan 5, mungkin kita boleh menghafal nilai speed of sound kerana kita tidak mempunyai kepelbagaian di dalam menyelesaikan masalah tersebut. So di sini kita akan menyelesaikan dalam keadaan yang lebih luas. Oleh itu saya harap pelajar dapat alert speed of sound bergantung kepada medium. Oleh itu kita mengira had laju bunyi C sama juga dengan square root KRT. So diberi dalam soalan bahawa nilai K adalah sama dengan 1.67 dan nilai R kita perlu mengira sebagai 8,314 dibahagikan dengan molar mass iaitu 44, dan temperature di sini adalah temperature keadaan tersebut. Di dalam soalan ini temperature adalah 10 degree Celsius, oleh itu ia bersamaan dengan 283 Kelvin. So sekiranya pengiraan ini diselesaikan, kita boleh dapati bahawa had laju objek tersebut ataupun had laju objek itu bergerak ialah sekitar 422.6 meter per second. Okay, seterusnya kita melihat soalan 3. An observer at sea level does not hear an aircraft that is flying at an altitude of 7,000 meters until it is a distance of 13 kilometers from the observer. Estimate the Mach number at which the aircraft is flying. In arriving at the answer, assume that the average temperature of the air between sea level and 7,000 meter is negative 10 degrees Celsius. So di sini saya harap pelajar boleh imagine apa yang berlaku. Okay, saya harap pelajar boleh membayangkan keadaan ini dengan beranggapan bahawa kita mempunyai sebuah kapal terbang di sini, dan kapal terbang ini bergerak dengan certain speed, dengan certain had laju, tetapi bunyi kapal terbang ini hanya boleh didengar oleh seseorang yang berada di sea level atau di permukaan bumi setelah kapal terbang ini bergerak sejauh 13 km. Okay, kemudian kita beranggapan bahawa kapal terbang ini sebenarnya berada pada ketinggian 7 km ataupun 7,000 meter. Oleh itu, sekiranya kita diminta untuk membuat pengiraan berapakah nilai Mach number yang dirasai oleh objek ini, kita boleh memulakan ataupun kita boleh mengira seperti ini. Yang paling mudah kita bergantung kepada rumus yang utama, iaitu jika soalan dia Mach number, mungkin kita boleh mengira Mach number sama juga dengan velocity over speed of sound seperti ini. Dan kemudian kita dapati bahawa untuk mengira speed of sound, kita boleh mengira dengan menggunakan rumus ini. So kita boleh mengira C sama juga dengan square root KRT, dan di dalam keadaan ini kita tentu faham bahawa kapal terbang ini bergerak di dalam medium udara ataupun air. Oleh itu memadai untuk kita menggunakan nilai K sama dengan 1.4, nilai R adalah 287 dan suhu adalah negatif 10 darjah Celsius. So kita convert, kita tukarkan kepada Kelvin, kita ada 263. Seterusnya kita boleh ada 325.1 meter per second.
Okay, kemudian mungkin kita menghadapi masalah untuk mengira nilai ini, nilai velocity. So sekiranya kita tidak dapat untuk mengira nilai velocity, kita perlu untuk memikirkan apakah pengiraan lain yang boleh membantu. So sekiranya kita tahu jarak ini sebanyak 13 km dan kita tahu ketinggian ini adalah setinggi 7,000 meter ataupun 7 km, membawa maksud kita boleh mengetahui apakah nilai ini. So maknanya apakah angle yang berada di sini dengan menggunakan rumus tangent. So sekali lagi di sini antara perkara yang tersirat yang perlu pelajar tahu ialah tidak semestinya pelajar menggunakan rumus yang yang saya berikan. Mungkin pelajar boleh mengira apa-apa sahaja berdasarkan dengan hubungan trigonometri ataupun daripada free body diagram yang dilukis oleh pelajar. So saya harapkan pelajar memahami cara untuk melukis free body diagram dengan baik kerana ia banyak memberi kelebihan di dalam menyelesaikan masalah. Oleh itu, oleh kerana kita tahu 13 km dan 7 km di sini, kita boleh dapati bahawa alfa adalah 28.3 darjah dan seterusnya kita boleh mengira nilai M dengan menggunakan rumus ini dan kita dapat nilai M 2.109. Membawa maksud walaupun kita tidak mengira nilai V di sini, kita boleh mendapatkan nilai Mach number yang dirasai oleh objek di sini. Okay, seterusnya kita melihat soalan nombor 4. An observer on the ground finds that an airplane flying horizontally at an altitude of 2,500 meter has traveled 6 km from the overhead position before the sound of the airplane is first heard. Assuming that overall the aircraft create a small disturbance, estimate the speed at which the airplane is flying. The average air temperature between the ground and the altitude at which the airplane is flying is 10 degrees Celsius. Explain the assumption you have made in arriving the answer. So di sini sekali lagi pelajar diminta untuk memahami keadaan bagaimana seseorang mendengar bunyi yang dihasilkan oleh kapal terbang dan apakah diagram yang boleh kita lukis. Jadi paling mudah kita boleh melukis keadaan segitiga seperti ini di mana di sini adalah observer dan di sini adalah kapal terbang. Okay. So jadi ketinggian dia adalah 2,500 meter dan has traveled 6 km from the overhead position, membawa maksud di sini adalah 6,000 meter. Oleh itu diberi bahawa nilai temperature pada ketinggian kapal terbang tersebut adalah 10 degree Celsius. Seterusnya kita boleh mengira nilai speed of sound adalah 337.2 meter. Kemudian kita boleh menggunakan tangent alpha untuk mendapatkan sudut di sini iaitu sekitar 22.62 darjah dan kita boleh mendapatkan Mach number. Kemudian daripada Mach number yang kita dapat iaitu 2.6, kita boleh mengira apakah had laju objek ini dengan menggunakan idea V sama dengan MC. Kita masukkan nilai yang kita dapat, so kita boleh tentukan bahawa nilai had laju kapal terbang tersebut ialah 876.7 meter per second.